Bersama saya, Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1152 dan antara paparan utama. Adakah SPRM senjata politik pihak berkuasa? Kelantan tak indah kecurian balak, kata Husam. Tiada kerjasama dengan pengkhianat langkah Sheraton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pendedahan saksi dalam kes mahkamah melibatkan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB dan Bestinet menunjukkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah gagal menjalankan tanggungjawab dan tugas mereka, kata pengerusi DAP Lim Guan Eng dalam satu kenyataan. Saksi daripada UKSB telah mendedahkan di mahkamah bahawa dia telah memberikan wang kepada beberapa menteri dan termasuklah seorang bekas Perdana Menteri. Saksi ini adalah saksi pihak pendakwaan, maka saksi juga adalah saksi SPRM sendiri. Bagaimana SPRM boleh berlagak bahawa mereka tidak tahu tentang perkara ini dan hanya menyatakan akan membuka siasatan selepas perkara ini didedahkan di mahkamah dan setelah ditekan orang awam, bidasnya. Beliau merujuk kepada pendedahan oleh pengurus pentadbiran UKSB, David Tan Siong Soon, iaitu saksi pendakwaan ke-17 yang memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa UKSB memberi dana sebanyak 1.3 juta ringgit kepada bekas Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap 1.0 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada 2018. Sebelum itu, bekas pengarah UKSB Wan Quaris Shah Wan Abdul Ghani mengaku syarikatnya memberi sumbangan dana politik antara RM50,000 hingga RM200,000 kepada bekas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin yang dikenali sebagai KJ. Khairi kini memegang jawatan sebagai Menteri Kesihatan dalam Kerajaan Tebuk Atap 2.0 pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Selain Khairi, dua menteri lain yang disebut namanya sepanjang prosiding termasuk Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal American Naina American. Turut didakwa menerima sumbangan UKSB ialah Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal dan Presiden Parti Cina Sabah PCS Datuk Seri Anifah Aman. Kedua-dua mereka juga bekas menteri dalam Kerajaan UMNO Barisan Nasional pimpinan Datuk Seri Najib Razak. Takkan SPRM tak tahu? Jika Zahid Hamidi didakwa di mahkamah kerana terima rasuah, mengapa mereka yang lain yang terima wang daripada UKSB tidak didakwa? Kalau Zahid Hamidi bersalah terima rasuah, mereka yang lain juga turut salah. Soalnya, malangnya kata Guan Eng, VIP tersebut tidak didakwa. Jawatan bekas Perdana Menteri jelas menunjukkan SPRM memang dijadikan senjata politik untuk manfaat pihak berkuasa, ujar beliau. Guan Eng mempertikai tindakan SPRM yang tidak mendakwa mereka yang dipercayai pihak penyiasat sudah maklum mengenainya. Adakah SPRM tidur atau sengaja mahu menutup perkara ini? Jika benar, lebih baik SPRM tukar nama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kepada Suruhanjaya Penutup Rasuah Malaysia, sindirnya. Guan Eng berpendapat tindakan SPRM sebegini rupa sangat mengecewakan. Jelas bahawa terdapat amalan dua darjat dan pilih kasih yang dilakukan oleh SPRM. Jelas bahawa SPRM telah gagal dan telah digunakan sebagai alat politik, tegas Ahli Parlimen bahagian itu. Beliau menyarankan SPRM perlu satu perubahan secara menyeluruh demi memulihkan keyakinan terhadap agensi tersebut. Ini termasuk Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sendiri yang terpalit dalam skandal salah guna kuasa menurut Guan Eng. Beliau menegaskan perlu ada rombakan secara besar-besaran dalam SPRM supaya kita dapat pulihkan keyakinan dan perbaiki kedudukan negara dalam indeks persepsi rasuah oleh Transparency International. Jika tidak, bukan sahaja kedudukan ini akan bertambah buruk, malah lebih banyak lagi kerosakan akan berlaku dalam pentadbiran kerajaan yang akan merugikan negara dan rakyat akibat rasuah, katanya. Sebelum itu, pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menimbulkan isu membabitkan dua syarikat tersebut.
Ini setelah sebuah agensi buruh di Dhaka menuduh pengasas Bestinet Muhammad Amin Abdul Noor mempengaruhi kerajaan untuk hanya mengehadkan bilangan agensi yang membekalkan buruh kepada 25 syarikat sahaja. Katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, perkara tersebut ternyata terus menggugat kepercayaan dan menanam curiga di kalangan rakyat terhadap kerajaan dalam mengurus isu-isu penyelewengan dan kepincangan. Isu sebesar ini semestinya menuntut tindakan yang tuntas dan pantas, terutamanya dari Perdana Menteri kerana ia melibatkan nama menteri dan mantan menteri yang berkaitan. Dari Perdana Menteri dan juga Menteri Sumber Manusia, katanya. Anwar berpendapat bahawa isu ini mustahak kerana ia turut melibatkan imej dan reputasi Malaysia di peringkat antarabangsa serta tekad dan iltizam negara ini dalam menghentikan kebobrokan. Pernah saya suarakan di Parlimen sebagai perhambaan moden di mana pekerja diperas sementara pedagang dan ejen bertindak sebagai penindas yang mengaut keuntungan besar. Saya menuntut siasatan penuh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap dua syarikat tersebut terkait urusan mencurigakan bagi memperoleh kontrak daripada kerajaan. Tegas beliau yang juga ahli Parlimen Port Dickson. Kedua-dua kenyataan pemimpin Pakatan Harapan itu sudah tular di seluruh dunia tanpa sempadan. Kenyataan Mahyadin dan Anifah yang menafikan dakwaan tersebut juga sudah tular. Namun pimpinan UMNO membisu 1000 bahasa berhubung dakwaan saksi UKSB yang berkait dengan pemimpin mereka sendiri walaupun riuh rendah mengenai pemimpin parti lain. Justru isu ini berbalik ke atas bahu SPRM. Jika tanggapan bahawa SPRM digunakan sebagai senjata politik itu tidak benar, maka semua VVIP yang terbabit wajar disiasat dengan segera, telus dan tidak memihak. Ada berani? Pengerusi SAFE Kelantan Datuk Husam Musa mendakwa kerajaan Kelantan tidak mengambil tanggungjawab terhadap kecurian balak di kawasan Gua Musang, Kelantan. Husam membangkitkan kenyataan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan iaitu Pengerusi Jawatan Kuasa Perindustrian, Perdagangan, Pelaburan, Datuk Hanifah Ahmad dalam kenyataan bertarikh 4 Jun seperti dilaporkan oleh Malaysia Kini yang menafikan berlaku kecurian balak di Nenggiri. Namun kata Husam, setelah terbukti terdapat kecurian balak di kawasan berkenaan dan laporan polis telah dibuat. Menurut beliau, sepatutnya Daulah Najah Sendirian Berhad iaitu anak syarikat Perbadanan Menteri Besar Kelantan membuat laporan polis terhadap kecurian balak tersebut. Terdahulu, Husam mendedahkan kompartmen 26 di HSK Tenggiri yang diwartakan sebagai hutan dara perlindungan namun diluluskan untuk pembalakan kepada anak syarikat Kerajaan Negeri Kelantan, Daulah Najah Sendirian Berhad. Kata Husam, lesen Daulah Najah DS04 Sengkang 11 Sengkang 2021 telah dikeluarkan pada 14 November 2021 atas nama Daulah Najah Sendirian Berhad dan kontraktornya syarikat Aldar Resources Sendirian Berhad. Beliau menyeru Kerajaan Negeri Kelantan untuk mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitam pihak dan syarikat yang didakwa terlibat dalam kegiatan curi kayu balak dari kawasan bersebelahan iaitu kompartmen 25 HSK negeri itu. Menurut Husam, terdapat kira-kira 43 longgokan balak yang terletak di sebelah matau Daulah Najah Sendirian Berhad yang disita oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Kita melihat jumlah balak ini besar dan banyak. Jika dicampur jumlah keseluruhan, ia boleh mencapai 8 juta ringgit. Namun kerajaan negeri ini seolah-olah tidak endah meskipun harga balak itu mahal, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau juga menggesa agar Hanifah meletakkan jawatannya sebagai pengerusi Daulah Najah kerana kecurian balak benar-benar berlaku di Nenggiri yang pernah dinafikannya. Menurut Husam, laporan polis telah dibuat pada 2 Jun lalu. Beberapa media turut melaporkan bahawa pihak polis telah mengesahkan menerima laporan berhubung kes pencerobohan balak tersebut. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sek Chun Fo, laporan polis terbabit dibuat pengawas hutan. Pada 15 Jun lalu, Malaysia Kini melaporkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan berkata pihaknya menerima maklumat berhubung dakwaan kes kecurian balak dan penyelewengan HSK Nenggiri Gua Musang. Pengarahnya Rosli Hussein dilaporkan berkata pihaknya sedang meneliti maklumat bagi melihat kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. SPRM Kelantan ada menerima maklumat dan sedang meneliti maklumat bagi melihat kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Katanya seperti dipetik. Sementara itu, Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan JPNK pula dilaporkan sudah membuka kertas siasatan berkait isu kecurian balak tersebut pada awal bulan ini.
Kata pengarahnya Abdul Khalil Abu Samah, JPNK telah menyita 2 lesen dan mengeluarkan waran untuk memberhentikan kerja-kerja di kawasan tersebut. Menurut beliau, sebaik sahaja siasatan itu selesai, perkara tersebut akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut menurut laporan media. Maknanya laporan polis sudah, laporan SPRM sudah, buka siasatan oleh JPNK pun sudah. Apa lagi yang belum? Tindakan jitu oleh pihak yang berkuasa, termasuk pimpinan dalam kerajaan Kelantan sendiri, itulah yang masih krik-krik. Seolah-olah dakwaan Husam bahawa kerajaan negeri Kelantan tidak endah, tidak kisah, mahupun mengambil tanggungjawab terhadap kecurian balak di Nenggiri yang bernilai jutaan ringgit itu adalah benar. Apa yang berlaku di Kelantan langsung tidak mencerminkan prinsip Islam pemimpin, malah ia memalukan. Satu dunia tahu bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Mohamed Azmin Ali merupakan pengkhianat yang menyebabkan tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan pada hujung Februari 2020 yang lalu. Jika Malaysia mengalami ketidakstabilan politik selepas itu, beliau antara yang bertanggungjawab sebagai pencetusnya. Justru tidak menghairankan jika Majlis Pimpinan Pusat Keadilan MPP menutup pintu rundingan mereka dengan dalang langkah syaratan itu. MPP juga memutuskan bahawa keadilan tidak akan berbincang atau bekerjasama dengan Azmin Ali yang dianggap oleh anggota, penyokong parti serta orang ramai sebagai salah satu punca utama berlakunya pengkhianatan langkah syaratan. Demikian bunyi kenyataan MPP yang dikeluarkan oleh Pengarah Komunikasi Keadilan, Fahmi Fadzil. Sementara itu, Azmin yang kini menyandang jawatan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam Kerajaan Tebuk Atap 2.0 meminta semua pihak tidak membandingkan beliau dengan Datuk Zuraida Kamarudin yang baru-baru ini melompat ke dalam kolam Parti Bangsa Malaysia PBM. Azmin yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu berkata komitmennya adalah untuk terus bersama-bersatu. Saya ingin menegaskan bahawa idealisme dan prinsip perjuangan bersatu adalah jati diri saya, katanya. Katanya bersatu memelihara hak dan kedaulatan bangsa Melayu dan agama Islam selain meraihkan kepelbagaian kaum dan budaya yang akan menyuburkan amalan demokrasi di Malaysia. Tidak perlu bandingkan saya dengan orang lain, iaitu Zuraida. Kerana apabila saya pilih bersatu, ia bukan paksaan. Saya menyertai bersatu kerana ia dekat dengan diri saya yang mahu parti yang progresif dan inklusif kepada semua. Katanya seperti dipetik beberapa media. Menurut laporan media, Zuraida dikatakan sekutu rapat Azmin sejak masih bergerak di dalam keadilan lagi. Bagaimanapun, beliau telah meninggalkan Bersatu pada 26 Mei lalu. Bersatu sekadar batu loncatan sahaja buat Zuraida. Sementara itu, DAP kekal dengan pendiriannya menolak sebarang cadangan kerjasama dengan parti atau individu yang mengkhianati Pakatan Harapan. Menurut pengerusi DAP Lim Guan Eng, tiada apa yang boleh mengubah pendirian parti itu walaupun difahamkan sesetengah pihak percaya semua parti pembangkang perlu bekerjasama untuk mengalahkan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Lebih-lebih lagi pihak yang sanggup bekerjasama dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Kami tidak akan mengambil pendekatan menang walau dengan apa cara sekalipun yang bermaksud bekerjasama dengan orang yang tiada rasa bersalah apabila mengambil bahagian dalam langkah syaratan. Bagaimana DAP boleh bekerjasama dengan individu yang bekerjasama dengan Najib Razak untuk menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan? Ia seolah-olah bekerjasama dengan Barisan Nasional, katanya seperti dilapor Free Malaysia Today. Guan Eng percaya ramai penyokong DAP tidak akan menerima idea Pakatan Harapan bekerjasama dengan pemimpin pembangkang tertentu, terutamanya yang merancang langkah syaratan atas hujah perkauman dan agama. Pemimpin-pemimpin ini mampu menggunakan alasan yang sama jika timbul keperluan untuk terus berkuasa selepas pilihan raya umum ke-15. Mustahil untuk bekerjasama dengan mereka lagi. Kami bersedia untuk berdepan akibatnya kerana tidak mengorbankan integriti dan prinsip kami dalam perkara ini, tegasnya. Walaupun Guan Eng tidak menyebutnya, beliau dipercayai merujuk kepada PAS pimpinan Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Bersatu yang diterajui Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Namun dalam kekalutan antara berunding atau berperang itu, Parti Warisan dikatakan mahu meletakkan calon di kawasan tertentu di negeri di Semenanjung pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal dilaporkan berkata, pihaknya sedang mengenal pasti negeri-negeri yang akan diletakkan calon bagi kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Saya sudah minta penyelaras warisan di negeri-negeri untuk kita kenal pasti kerusi seperti di Johor, Selangor,
Negeri Sembilan, Kedah dan Pulau Pinang. Kita akan umumkan negeri-negeri yang akan kita tanding sama ada di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, katanya di petik media. Maaf cakap, tindakan warisan untuk bertanding di Semenanjung bagi menentang Pakatan Harapan selain Perikatan Nasional dan Barisan Nasional adalah kebebalan strategi politik di abad ini. Warisan mencuba nasib di pilihan raya negeri Johor dan hilang wang deposit. Ia sekadar berjaya memecahkan undi untuk Pakatan Harapan sahaja. Mungkin warisan ingin mengembangkan sayapnya di Semenanjung, tetapi caranya dengan memusuhi Pakatan Harapan adalah salah. Lebih afdal jika warisan mengukuhkan kedudukannya di Sabah yang kini dilanda aksi lompat wakil rakyatnya. Tindakan parti itu hari ini ibarat peribahasa. Yang dikejar tak dapat, yang dikandung berciciran. Justru pemimpin pembangkang dinasihati, elakkan daripada syok sendiri. Bagi pihak yang merasa telah dikhianati oleh Azmin dan gerombolannya, sama ada pejuang, warisan atau muda, kerjasama politik merupakan jalan yang terbaik demi mendapatkan semula Putrajaya. Pimpinan Keadilan dan Pakatan Harapan serta parti politik yang kini berada dalam blok pembangkang perlu berusaha dengan lebih inovatif jika ingin menjatuhkan katak politik atau pengkhianat yang sudah membina akar umbi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aidin Ayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.